Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Al-Faiz bin Zul Amin akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan sukan ekstrim. Pertama sekali, saya akan menceritakan berkaitan latar belakang sukan ekstrim. Apakah itu sukan ekstrim? Baiklah, sukan ekstrim ini boleh ditakdirkan sebagai sukan lasak. Namun, definisinya tidak tepat dan asal-usul istilahnya juga tidak jelas. Merujuk Dr. Rhonda Cohen yang mendefinisikan sukan ekstrim ini adalah aktiviti persaingan, iaitu perbandingan atau penilaian kendiri di mana peserta mengalami cabaran fizikal dan mental dan semula jadi atau luar biasa seperti kepantasan, ketinggian, kedalaman dan atau kekuatan semula jadi, dan di mana cepat dan tepat memprosesan persepsi kognitif mungkin diperlukan untuk hasil yang berjaya. Baiklah, yang seterusnya ialah walaupun penggunaan istilah sukan ekstrim telah tersebar di mana-mana untuk menggambarkan banyak aktiviti yang berbeza, sukan mana yang dianggap ekstrim boleh diperdebatkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ciri yang biasa terdapat pada kebanyakan sukan ekstrim. Walaupun mereka bukan domain atau utama eksklusif untuk belia, sukan ekstrim cenderung mempunyai sasaran demografi yang lebih muda daripada rata-ratanya kerana sukan ekstrim ini kebanyakan menggunakan kekuatan dan keberanian. Sukan ekstrim juga jarang dibenarkan oleh sekolah kerana kurikulum pendidikan jasmani mereka. Sukan ekstrim cenderung lebih bersendirian daripada banyak sukan tradisional yang popular, antaranya adalah paintball yang dikecualikan kerana ia digunakan secara berkumpulan. Yang sering menjadi tanda tanya ialah bagaimanakah sukan ekstrim ini dinilai. Baiklah, pelaku sukan lasak sering dinilai berdasarkan kriteria yang lebih subjektif dan estetik. Ini menghasilkan kecenderungan untuk menolak kaedah penilaian bersatu dengan sukan yang berbeza, menggunakan cita-cita mereka sendiri dan sememangnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan standard penilaian mereka dengan trend atau perkembangan baru dalam sukan tersebut. Syukur Alhamdulillah kita telah selesai membincangkan berkaitan definisi atau latar belakang sukan ekstrim. Seterusnya kita akan sambung berkaitan sukan ekstrim yang terdapat di Malaysia dan apakah hukumnya. Mari kita bincangkan. Okey, umum mengetahui bahawa sukan ekstrim ini adalah sukan yang lasak dan tidak semua peringkat umur dapat melaksanakannya, bergantung kepada minat dan kemampuan masing-masing. Sudah pasti, sukan ini akan memberi kesan sampingan terhadap keselamatan dan kesihatan. Akan tetapi, dari segi keselamatan sudah ditetapkan modus operandinya supaya tidak berlaku kemalangan yang tidak diingini. Topik yang ingin dibincangkan, adakah Malaysia membenarkan sukan ekstrim ini dan apakah sukan yang terdapat di Malaysia serta apakah hukum di sebalik sukan lasak ini? Mari kita bincangkan. Secara umumnya, sukan lasak yang mempunyai banyak pernyataan dan tarikan di Malaysia ialah sukan paintball, terjun bangkit, go-kart, rock climbing dan kayak. Berbeza dengan negara lain yang sebahagiannya mengagungkan sukan seni pertahanan diri campuran di mana ia juga terkenal di mata dunia. Namun, menjadi tanda tanya adakah sukan ekstrim ini dibenarkan dari sudut pandang agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Zalasmi bin Syed Muhammad Puad dari kumpulan SR11103A. Bagi subjek CTU 266 ni, saya akan menerangkan tentang kajian saintifik dan juga kajian Islam terhadap sukan ekstrim. Menurut kajian saintifik, sukan ekstrim ini adalah sukan yang dikenali sebagai sukan lasak yang ia semakin terkenal di dunia pada masa kini. Dan antara aktiviti sukan lasak ialah contohnya menyertai perlumbaan, menjadi seorang peninju, bermain sukan rugby, mendaki dan sebagainya. Kebanyakan orang yang menyertai sukan lasak ini adalah daripada golongan remaja kerana mereka yang mencuburi bidang ini kerana mereka mahu mencabar diri mereka dan juga disebabkan sifat ingin mencuba perkara yang baharu dalam hidup mereka.
Namun begitu, sukan lasak ini bukanlah khusus untuk golongan lelaki sahaja. Malah pada masa kini, golongan wanita juga menyertai sukan ini. Pembabitan mereka juga bukan sekadar untuk beriadah atau mengisi masa lapang semata-mata, tetapi lebih jauh daripada itu. Kerana sekarang ni pelbagai kejohanan ataupun pertandingan yang menganjurkan untuk golongan wanita dalam sukan ekstrim ini. Sepertinya peninju sekarang ramai daripada golongan wanita. Istilah berbahaya ataupun risiko dalam sukan ekstrim ini seolah-olah diketepikan semata-mata ingin menguji diri dalam sukan ekstrim tersebut. Menurut kajian saintifik, sukan ekstrim ini mempunyai faktor seseorang tergolong dalam sukan tersebut. Antaranya ialah tekanan kehidupan memaksa manusia terus mencipta sesuatu di luar kebiasaan demi memenuhi kepuasan diri mereka. Dan seterusnya ialah stres dan juga sifat memberontak dalam diri mereka menyebabkan mereka sanggup melakukan perkara yang berbahaya demi melepaskan tekanan yang mereka hadapi. Seterusnya, menurut kajian saintifik, terdapat kesan dan juga risiko terhadap sukan ekstrim ni. Yang pertamanya ialah masalah tulang, di mana ahli sukan bukan sahaja menghadapi risiko retak atau patah tulang, namun mereka mempunyai risiko untuk poros tulang ataupun pengurangan dalam jisim tulang tersebut. Yang keduanya ialah mereka mampu menghidap penyakit serangan jantung. Perkara ini berlaku di Malaysia apabila seorang lelaki yang berumur lingkungan 49 tahun rebah dan tidak menyadarkan diri ketika bermain futsal. Perkara sebegini sekaligus menyatakan bahawa walaupun usia tidak mencecah 50 tahun, namun ia tidak memberi jaminan bagi seseorang tidak mendapat serangan jantung. Yang ketiga ialah menjadi sukar untuk dikawal dan mudah marah, emosi mereka tidak terkawal. Dan yang terakhir ialah mengganggu hormon dan kitaran haid bagi wanita. Okey, yang seterusnya kajian sukan ekstrim ini menurut Islam. Islam membenarkan umatnya untuk beriadah seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, iaitu orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Kedua-duanya ada kebaikannya. Namun sukan ekstrim ini mempunyai beberapa pandangan menurut Islam. Antaranya perkara yang mengharuskan dan juga perkara yang mengharamkan. Perkara ini disebut oleh Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Hukum asalnya ialah harus lagi mana aspek keselamatan itu terjaga. Namun, terdapat beberapa ulama yang membincangkan perkara yang lasak dan berbahaya ini. Antaranya ialah Ibn Abidin, iaitu ulama besar mazhab Hanafi, yang mengatakan bahawa setiap permainan sukan yang berbahaya dibenarkan bagi pemain yang mahir dan keselamatan mereka juga dijamin. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, iaitu wala tulqu biaidikum illa tahlukati, yang bermaksud dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Menurut Imam Ibn Battal pula yang mengatakan bahawa seseorang itu tidak mempunyai hak ke atas perlindungan syarak kerana mereka yang menyebabkan kemalangan tersebut berlaku terhadap diri mereka. Mereka tidak melindungi diri mereka daripada perkara tersebut, walhal mereka tahu impak yang bahaya akan terjadi sekiranya mereka melakukan sukan ekstrim tersebut. Seperti menurut sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu la zara wa la zira, yang bermaksud tidak boleh seseorang itu memberi kemudaratan atau membalas kemudaratan dengan kemudaratan.
Ternyata perkara yang mengancam nyawa ini bukanlah ajaran Islam, malah ia merupakan ajaran atau adat dari negara barat. Dan ada juga ulama yang meletakkan sukan lasak ini sebagai sukan atau perkara yang haram, seperti yang dibincangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berdasarkan beberapa dalil yang mengatakan bahawa segala perkara yang mendatangkan kemudaratan dan membawa kepada pembunuhan, maka ia merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Kesimpulannya, dalam kajian ini masih lagi mempunyai perbalahan antara beberapa pihak dan masih lagi dibincangkan. Namun begitu, objektif sukan ialah untuk menyihatkan badan dan bukan untuk dimegahkan atau membahayakan diri untuk meraih perhatian daripada orang lain. Perkara ini selalu berlaku di negara barat seperti Amerika Syarikat. Penduduk di sana sanggup membahayakan diri mereka kerana inginkan perhatian dan sanggup melakukan perkara begitu hanya untuk meraih keuntungan dari segi duit. Jadi kita sebagai umat Islam perlu elakkan perkara tersebut berlaku. Dengan itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Ashraf bin Abu Hashim dari kelas SR11103A. Saya akan menerangkan tentang kebaikan, kekurangan dan juga kesimpulan untuk sukan ekstrim ini. Seterusnya, bila kita dah tahu tentang apa itu sukan ekstrim, kita dah tahu kajian-kajian saintifik yang dilakukan, kita pergi pula kepada kebaikan dan keburukan. Kebaikan. Yang pertama, sukan ini membina kekuatan fizikal. Untuk semua sukan lasak ini, kekuatan fizikal dan ketahanan fizikal amat diperlukan dan ianya akan dibina melalui penyertaan aktiviti-aktiviti. Kedua, menguji kesabaran atau mental kita. Sebagai contoh, kita ambil seorang pelari maraton yang perlu melengkapkan 40 km larian, perlu menentang kepenatan, kehausan dan sakit-sakit badan, sakit kaki untuk melengkapkan larian. Jadi, kekuatan mental ini perlu dibina. Dan ini menguji kesabaran beliau. Yang ketiga, memupuk semangat berpasukan. Aktiviti ekstrim ini, setiap ahli yang menyertainya perlu menjaga satu sama lain untuk mengelakkan sebarang risiko yang tak diingini berlaku. Jadi akan membina kerjasama di antara mereka. Keempat, membina keyakinan diri. Contoh seorang pendaki gunung. Dia telah menawan Gunung Kinabalu. Dan daripada keyakinan yang dia bina di Gunung Kinabalu, dia akan cuba menawan gunung lain pula. Bila ada kebaikan, pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama iaitu risiko kecederaan dan risiko kematian. Sukan ini sangat berbahaya, oleh itu dia dilakukan oleh golongan profesional saja. Sebab itu sebelum kita melaksanakan aktiviti ini, kita perlu mengisi borang dan kita akan diberitahu tentang risiko-risiko yang kita hadapi dalam menyertai sukan ini. Yang kedua, peralatan dan kos penyelenggaraan yang mahal. Bila melibatkan bahaya, semuanya menjadi mahal. Kualiti barang perlu dijaga. Penyelenggaraan perlu dilakukan dari masa ke semasa untuk menjaga keselamatan kita. Seterusnya, untuk kesimpulan, sukan ekstrim memang mempunyai banyak kebaikan dan juga terdapat keburukan. Walau bagaimanapun, sukan ini semakin popular di Malaysia. Sebagai contoh, berkayak, mendaki gunung, triathlon ataupun Ironman. Kita perlu berenang, berlari dan juga berbasikal. Jadi, kerajaan dan agensi-agensi yang terlibat perlu bersatu untuk mempopularkan lagi sukan-sukan ini. Ini juga untuk kebaikan ekonomi kita, ekonomi negara. Tak mustahil satu hari nanti Malaysia menjadi destinasi sukan ekstrim nombor 1 di dunia kerana bentuk muka bumi Malaysia yang ekstrim dan juga cuaca yang ekstrim. Sukar diramal. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.